Kalau kita dapat pingat daripada yang di Pertuan Agong, seronok tak? Tentulah seronok kan saya cakap betul. Tapi awak ni dipilih oleh Allah untuk menjaga ayah awak. Ya Allah Ivan, bila dia cakap macam tu Ivan, ya Allah, sebab hilang stres semua Ivan. Yang mana orang cakap macam ni, cakap macam ni, semuanya lenyap. Ya Allah Ivan, kena mati akak, walaupun walaupun tak boleh aku, tapi tak apa, inilah masanya aku bermesra dengan kau ayah. Akak cakap dalam hati macam tu. Akak akan cakap dengan akak akan buktikan pada doktor bukan Tuhan. Selagi ada doa adalah senjata. Akak cakap macam tu. Betul Iban. Sampai sekarang akak kalau orang bercerita tentang jaga mak ayah, akak dah rasa benda semua. Kau tak payah nak bedek dengan aku, kau tak payah nak bohong dengan aku lah. Kisah-kisah seram dan misteri di bilik gelap. Sebelum korang terlupa, apa kata korang bantu like video ni dan juga subscribe tanda sokongan. Okey, Assalamualaikum semua pada viewer semua. Bismillahirrahmanirrahim. Begini kisahnya. Akak ni dibesarkan oleh dengan saudara angkat. Maksudnya saudara angkat tu bukan lain lah, mak saudara juga. So akak ni tercampak ke Batu Pahat. Ceritanya Kak Sam memang orang Jepang. Jadi nak jadikan cerita, akak ni ada 8 orang adik yang sebenar lah. So untuk di keluarga pihak keluarga angkat tu, keluarga angkat lah, saudara jugalah kan, ada masuk akak 4-5 orang lah. Nak jadikan cerita, satu ketika tu ayah akak yang sebenar sakit. Sakit dan dimasukkan ke hospital. Lepas tu akak masa tu baru belajar nak bekerja lah di Kuala Lumpur ni kan. Jadi satu hari tu akak dapat kabaran daripada abang kandung mengatakan yang ayah akak sakit dan berada di ward di hospital. Dan ketika tu tiba-tiba abang akak cakap macam ni, kalau tak ada orang nak jaga ayah, aku nak hantar pergi orang tua. So hati ni rasa macam, ya Allah, walaupun aku tak dibesarkan oleh ayah kandung dengan mak kandung, tapi aku rasa terpanggil untuk menjaga dia. Jadi akak pun ambil cuti untuk jaga ayah tu selama seminggu di hospital di Johor Bahru tu. Jadi Ivan, bila kita dah jaga orang tua, warna-warni adik-beradik semua keluar. Ini bukan nak mengaibkan bukan nak mengaibkan keluarga ke tidak. Tapi nak bercerita ni sekadar kita nak bercerita tentang tanggungjawab. Okey, ketika itu akak belum berumah tangga lagi. So akak seorang je yang belum berumah tangga. Yang lain semua dah berumah tangga. Jadi masing-masing semua ada tanggungjawab kot memang lain. Jadi bila seminggu tu akak jaga arwah ayah tu, jadi akak pun nak rehat, nak cari lah untuk berganti akak masa waktu rehat. Tapi tak dapat. Masing-masing tu sibuk. Jadi dengan cerita akak pun dah habis cuti, akak pun balik ke Kuala Lumpur kerja semula. Jadi keadaan dekat hospital tu huru-hara dengan tak ada orang yang boleh firm jaga ayah sebelum masa. Sebab sikit bah. Jadi lepas tu akak pun berfikir tak boleh tahan, tiap minggu nak balik tak boleh tahan. So akak ambil keputusan, akak berhenti kerja. Bila akak berhenti kerja. Itu memang dah tak ada pilihan akak Dah tak ada pilihan dah. Sebab abang kata kalau tak ada orang jaga, nak bawa ayah ni pergi rumah orang tua. Van, tak sanggup Ivan. Walaupun akak tidak dibesarkan, tidak dipelihara oleh orang tua, tapi akak bukan jenis orang macam tu. So akak pun drastik ambil keputusan, akak resign, akak balik. Ivan, ketika itu bermacam-macam cakap sini dan keluarga bapa Zara masa tu, ketika itu mak Zara akak dah meninggal yang belah akak. Jadi akak dengan bapa Zara, dia marah, dia kata engkau ada adik-beradik, kenapa mereka tak nak jaga? Akak cuma cakap satu je. Akak cakap, walaupun dia tak boleh saya, tapi saya lahir daripada dia. Kalau tak ada dia dengan mak, saya tak lahir, saya tak ada di sini. Saya cakap macam tu je dengan bapa saya lah yang dia.
So mesti dia marah sebab saya tiba-tiba berhenti macam tu kan. Saya kata tak apa, saya kata saya nekat, saya sebab telinga saya ni asyik terdengar. Kalau tak ada orang jaga, hantar orang tua, hantar rumah orang tua, hantar rumah kebajikan. Apa, memanglah kita kalau fikir benda tu memang satu bebanan je. Kalau pada orang yang tak memikirkan benda tu, ada tanggungjawab pada akak lah. Betul. Okey, jadi kat situ akak ni pekatkan telinga tau. Jadi dah tak tahan ni, akak cakap, ya Allah, aku nak ngadu dengan siapa ni, ya Allah. Jadi satu hari tu akak pergi masjid. Di masjid berhampiran dekat dengan rumah mak angkat tu lah, bapa angkat. Okey. Daripada Zuhur membawa ke Isyak. Bukan nak cakap kita bagus, tidak. Tapi kita dah tak ada tempat kita nak mengadu. Pasal kita single masa itu tau. Bukan kita ada boyfriend ke apa, tak ada. Dan kadang-kadang bila kita bercakap dengan kawan, alah sudahlah, bukan dia bela kau pun, kau nak jaga dia. Semua cakap macam tu. Bukan dia bela kau apa, yang kau sibuk nak jaga dia, kenapa? Jadi kita ni rasa, ya Allah, kenapa aku dikelilingi dengan orang yang macam ni ya? Jadi akak pun teruslah masuk ke masjid tu. Daripada Zuhur akak tak keluar tau, sampailah waktu Isyak. Bila dah habis waktu Isyak tu, akak pun keluar. Akak duduk dekat masjid. Dia ada macam wakaf, betul tak? Wakaf kan? Akak pun duduk situ. Akak berfikir macam mana ni jadi dengan diri aku ni kan. Sebab akak fikir lagi, aku dah berhenti kerja. Niat aku memang nak jaga ayah aku. Jadi aku dimarahi oleh bapa ni semualah marahkan. Yang sebelah kita ni pula tak ada orang nak jaga. Semua ada komitmen. Jadi nak jadikan cerita, datanglah satu hamba Allah ni, rasa macam Pak Imam ke apa, tapi rasa bukan Pak Imam yang tadi yang jadi imam, bukan. Dia pakai serba putih lah. Biasalah orang pergi masjid kan. Masjid. Masjid biasalah kan, pakai jubah biasa kan. Lepas tu dia datang tempat akak. Dia kata, "Dek," dia kata, "apa tu saya ni Haji," dipanggil Haji, bahasa dia Haji. "Haji perhatikan kau daripada tadi," dia kata gitu tau. Kau seorang je daripada dekat apa tu, dekat dalam masjid tu, sampailah kau sini. Kenapa? Maksud tu akak tengah nangis tau. Dia apa tu, akak pun dengan tak ada lagi, akak pun cerita. Akak ceritalah, akak kata keluarga akak dibesarkan ni. Lepas tu akak terpanggil untuk jaga ayah ni macam ni sebab abang saya kata dia nak hantar pada rumah orang tua. Macam tu kan. Lepas tu dia tazkirahkan akak lah macam ni. Tapi yang akak paling tak boleh lupa, dia cakap apa tau, Ivan, awak pernah nampak gagak tak? Dia kata, ya, gagak putih dengan gagak hitam, mana lebih banyak? Dia kata, tentulah gagak hitam. Kita jadi gagak putih. Bila kita jadi gagak putih, kita berlainan daripada gagak hitam. Maksud dia dalam tau. Maksudnya gagak putih ni terpilih. Bukan semua kita dapat jadi gagak putih. Dia kata macam tu. Okay, satu. Yang kedua, dia cakap dengan akak, kalau kita dapat pingat daripada yang di Pertuan Agong, seronok tak? Tentulah seronok kan, saya cakap macam tu. Tapi awak ni dipilih oleh Allah untuk menjaga ayah awak. Ya Allah, Ivan, bila dia cakap macam tu, Ivan, ya Allah, sebab hilang stres semua, Ivan. Yang mana awak cakap macam ni, semuanya lenyap. Awak kena ingat, yang pilih awak ni Allah untuk jaga ayah awak. Awak terpilih. Kalau dapat pingat daripada yang di Pertuan Agong, semua orang seronok. Tapi awak ingat, yang pilih awak ni lah adalah yang apa tu, yang menjadikan awak, yang mencipta awak ni, yang memilih awak jaga ayah awak. Ya Allah, Ivan, masa tu akak tersentak. Ya Allah, ya Tuhanku, dalam hati terima kasihlah, kalau beginilah aku ni terpilih daripada adik-beradik aku ni terpilih untuk jaga Allah, untuk jaga ayah aku reda. Akak cakap macam tu. Terus Ivan turun lapang kepala otak ni, dada yang sebab ni tergelega. Ivan tahu. Lepas tu bila dah bercakap dengan dia pun berjalan, akak tu dia pun tak ada, Ivan. Dia tak ada dah. Padahal akak tulis sekejap. Akak sempat dia cakap terima kasih. Kita pusing tu, kita pun nak turun daripada wakaf tu, nak jalan, kita nak follow lah dia. Akak pusing tengok dah tak ada. Astagfirullahaladzim. Masya Allah, macam mana boleh hilang tu? Ivan, melelai mata ni tau. Ya Allah, apa yang kau nak bagi tahu aku ni, ya Allah? Apa yang kau nak bagi tahu aku? Siapakah orang tu, ya Allah? Sekedip mati hilang, Ivan. Jadi kali tu akak baru tahu yang akak seorang kat situ, dah tak ada orang lain. Semua jemaah dah balik, dah tak ada kereta pun kat situ.
Dan di waktu tu solat apa tu? Isyak. Dah balik dah. Semua dah balik lah semua orang. Akan duduk kat wakaf tu, akan nak tenangkan diri akak sebab akan nak balik rumah bapak saudara tu kan, nak balik apa aku nak jawab ni macam ni kan. Ya Allah, itulah saat-saatnya akak kata, ya Allah, aku ni kita sebelum ni kita ketawa, berdekar-dekar ni, tapi bila di saat ayah kita memerlukan kita, walaupun bukan dia yang bela kita kan, lepas tu dapat petunjuk pula macam ni. Memang orang cakap bila orang tua sakit, kita akan nampak warna-warna anak-anak yang macam mana. Kita beradik. Ya, lepas tu masa akak jaga ayah kat hospital, doktor cakap apa dengan akak, ingat lagi, awak panggil daripada awak, ayah awak tak lama. Dia cakap macam tu lah. Akak cakap dalam hati, engkau doktor, engkau bukan Tuhan. Engkau bukan Tuhan, engkau bukan menentukan apa ni, nyawa tu boleh diambil. Akak cakap macam tu dalam hati tau. Lepas tu akak dalam hati akak cakap, ya Allah, kau bagi aku ruang, kau bagi aku peluang, aku nak jaga ayah aku walaupun dia tak bela aku. Dalam hati ni bertikadnya. Alhamdulillah, akak jaga dengan masa akak jaga arwah ayah tu, dia terlampau lama baring. Jadi dia ada back sore tau dekat belakang, berlubang je nampak tulang tau Ivan. Dia punya besar. Ya, buat. Alhamdulillah, doktor pun terkejut macam mana daging tu boleh tumbuh dengan cantik. Dan masa tu arwah ayah tu boleh bangun berjalan. Sedangkan dia separuh koma. Separuh koma? Tak sedar. Disebabkan mula-mula dia kena cikempop, lepas tu dalam badan dia kering, lepas tu dia masuk ward, dia tak sedar, jadi terlampau lama. Walaupun rasa akak dekat sebulan je terbaring tu, tak ada orang jaga masa tu, so tak ada orang nak pusingkan ke kiri, Cik Salma tu lah, tak ada orang nak pusingkan ke kanan, jadi benda tu melecet lah. Yelah, betul lah, dua setempat je, betul tak? Ya Allah Iban, dalam hati akak, walaupun aku tak boleh aku, tapi tak apa, inilah masanya aku bermesra dengan kau ayah. Akak cakap dalam hati macam tu. Akak akan cakap dengan akak akan buktikan pada doktor bukan Tuhan. Selagi ada doa adalah senjata. Akak cakap macam tu. Betul Iban. Sampai sekarang akak kalau orang bercerita tentang jaga mak ayah, akak dah rasa benda semua. Kau tak payah nak bedek dengan aku, kau tak payah nak bohong dengan aku lah. Ya, kan? Macam tu. Alhamdulillah akak dapat jaga ayah keluar hospital. So adalah kepanjangan umurnya 2 tahun. Alhamdulillah. So bila follow up balik pergi hospital, doktor terkejut. Doktor cakap hidup lagi. Doktor cakap macam tu tau. Doktor terkejut. Ya Allah. Betul. Tapi ini pengalaman bahasa Kak Zaza. Faham macam mana perasaan Kak Zaza melibatkan menjaga ayah. Saya tahu macam mana perasaan tu. Okey, jangan tanya kenapa, saya tahu. Okey, dan time tu kita akan nampak adik-beradik macam mana, anak beranak macam mana, kita akan nampak di situ kan. Dia sukalah saya nak cerita benda ni kan. Tapi yang misterinya di masjid tadi kan. Ya itu misteri. Dia wakaf masjid tu. Dengan ada teguran, saya macam tertarik bila Kak Zaza bercerita pasal gagak. Ataupun pakcik tuba tu dia buat perumpamaan melibatkan gagak hitam dan juga gagak putih. Saya tak sure ada ke gagak putih, tapi mungkin dia cakap sebegitu. Dan terpilih yang disebut daripada pakcik tua tu. Dan ini adalah satu benda yang Iwan rasa macam dia tamparan dah, supaya macam Kak Zaza ni bagi suntikan kan, bagi semangat macam Kak Zaza. Ya, betul. Sebab di masa tu memang kita tak ada tempat nak bercakap, nak mengadu tau. Nak mengadu. Jadi kita pergi ke masjid bercakap. Masa tu memang dah tak tahu lah, air mata dia cakap, mana fikir yang bapak Zaga ni macam ni kan, yang bela kita. Lepas tu yang tak bela kita. Lepas tu adik-beradik macam ni. Lepas tu saudara dia kata, tak payahlah kau bukan dia bela kau, apa kau dah sibuk. Macam ni benda-benda tu macam kita ni teragak-agak. Jadi keputusan kita berhenti kerja tu betul ke? Salah ke? Silap ke? Macam tu kan. Ke aku ni bodoh ke? Orang lain, adik-adik lain ada, kenapa pula aku sibuk-sibuk nak jaga? Contohnya macam tu lah kan. Betul. Tapi bila Haji tu cakap macam tu, yang kata engkau jadilah gagak putih di kalangan gagak hitam. Lepas tu
bermakna benda yang kita ni terpilih lah. Mana kita nak dapat gagak putih dengan kita nampak gagak hitam. Betul. Kan? Lepas Dan tu cakap, gagak putih tu ada juga albino. Jadi bermaksud Albino. bermakna kita ni bersih lah. Hati kita kena bersih. Macam tu. Lepas tu dia cakap anugerah. Kita dapat pingat daripada ragung ke mana, kita seronok kan. Itu manusia tau. Betul. Sekarang Betul. ni yang pilih ni Allah Ta'ala pilih awak dia. Pilih awak. Allah yang pilih awak. Allah yang mencipta awak. Sekarang dia pilih awak di antara adik-beradik awak. Masa tu dah akak lega sangat. Ivan lega sangat. Akak kata, alhamdulillah, betul lah. Kita ni Allah yang cipta dan Allah yang pilih kita kan. Jadi bila dah macam tu, besok pagi tu berangkat pergi ke hospital, orang cakap macam mana pun akak relax je. Satu dengan hanya berkata sebegitu, dan akak punya apa yang akak buat, pilihan tu pasal berhenti kerja. Jadi akak rasa memang betul apa benda aku buat sesuatu ni untuk ayah aku. Dan itu membuatkan satu jadi semangat. Sebab saya nampak ada yang komen dekat sini, saya boleh bacakan komen dalam live ni. Ada yang cakap dekat sini, daripada siapa dia cakap saya dengar Kak Zaza cerita tersentuh hati. Dan ada juga yang komen kat sini, mengalir air mata bila dengar seorang anak nak letakkan bapanya ke rumah orang tua. Betul. Itu yang menjadikan akak cakap, ya Allah, kenapa saya jadi macam ni? Walaupun engkau marah dengan ayah ke masa zaman-zaman muda dia, orang tua dulu kan garang, kan pukul engkau ke apa ke. Jangan jadikan benda tu dendam pada akak lah. Jangan jadikan dendam. Dia dah terbaring, dia dah tak boleh buat apa kan. Macam tu. Dan akak bersyukurlah bila jadi macam tu, akak dapat bahagia jaga dia, manja dengan cepat. Kita tak pernah dibeli oleh dia kan, kita tak pernah rasa kasih sayang kan. Jadi masa sampai Iman tahu tak, masa akak jaga dia tu, dia cakap apa, terima kasihlah engkau jaga aku tak bela kau. Ya Allah Iman, ayah saya cakap macam tu. Syahdu sangat Iban. Syahdu sampai sekarang kadang nampak mana-mana orang pakcik-pakcik dekat hospital, tak kira lah India ke China ke, kalau anak dia tak ada kat situ, akak akan tanya, uncle, you nak minum ke? You nak makan ke? Pakcik nak makan, tak apa, saya tolong. Tak boleh nak cakap lah, tak boleh nak cakap. Benda tu orang lain tak rasa. Orang lain tak rasa, kita yang rasa. Tapi bila orang bercerita susahlah jaga bapak macam ini, akak senyum je. Sebab akak jaga arwah ayah 24 jam di hospital. Nak ganti Tiban, nak ganti sampai kata nurse, dek, adik pergi minum, dek, tak apa, akak jaga. Sebab apa akak rasa, buatnya aku pergi minum kat bawah kantin, tiba-tiba ada orang datang ziarah ayah, tiba-tiba ayah dah tak ada. Kita fikir macam-macam tau. Pasal akak bila buat kerja, akak buat dengan rasa tanggungjawab. Alhamdulillah. Kita rasa dengan tanggungjawab, bukan kita setakat jaga tengok, tak ada. Bukan. Kita, yes, betul. Kita lap badan dia. Nurse punya kerja. Kita punya kerja sebagai anak. Macam tu dia yang akak buat tu. Bila sekarang ni alhamdulillah, orang kata bila kita jaga orang tua dengan ikhlas, kan, yang penting ikhlas. Sebab jaga orang tua ni boleh dapat dosa. Boleh dapat dosa. Ya, betul. Kenapa Kak Zaza cakap boleh dapat dosa? Boleh Kak terangkan untuk semua yang dengar kat bawah ni? Bila dapat dosa sebab pertama, orang tua yang kita jaga tu kadang-kadang dia tak dengar cakap kita, kan. Lepas tu adik-beradik yang lain pula buat perangai. Bila turn dia jaga, dia tak jaga macam kita. Dia jaga setakat aku jaga je lah. Kalau setakat nak tukar pampers, empuk-empuk orang tua, apa rasa? Kan. Jadi keikhlasan tu kita nampak tau. Jadi bila di tangan kita, ayah tu dia seronok. Bila di tangan anak orang lain, muka dia berubah. Lepas tu call kita, cakap ini macam-macam tu, macam ni. Cakap sebenarnya di kali tu ayah bukan nak duit, dia nak kasih sayang. Kita pegang dahi dia, kita usap tangan dia dah rasa seronok. Bukan kita bagi dia salam tengah tangan dia duit. Dia dah tak ada dah benda tu. Dia nak kita ni belai dia, usap dia. Itulah yang akak rasa. Ivan lepas balik daripada hospital, jaga dekat rumah 24 jam jaga. Ivan tahu tak, dia macam baru nak sedar. Kan ada yang tempat urine tu, yang pakai bag tu,
Dia Okey. buka tau. Dia dalam keadaan tak berapa sedar. Dia buka, dia letak kat muka akak. Akak kata kenapa sejuk, rupanya air kencing Ivan. Cakap tu seram. Oh. Lepas tu dia punya dia punya pampers dia buka. Lepas tu akak cakap dengan dia, ayah, lain saya tak minta harta ke tanah ke, saya minta ayah jangan buka tiup iurin ni, jangan ayahnya, sebab nanti bila ayah buka tu kena dekat bekso baru nak baik, nanti duka balik. Itu je saya minta. Meleleh mata dia. Yalah kan, berbakti pada orang tua. Sebab akak tak marah dia. Akak tak tengking dia. Macam tu. Jadi bila akak pergi mana kan, memang terbayang lah dia kan. Sebab terima kasih Allah bagi aku peluang jaga ayah aku walaupun 2 tahun. Walau macam mana pun Kak Zaza, dengan satu perkongsian. Okey, saya nak beritahu korang semua yang tengah, puaka-puaka semula yang tengah mendengar live ini. Okey, dan ini perkongsian daripada Kak Zaza. Dia ada dua, maksudnya dua perasaan dalam penceritaan dia kan. Satu, misteri, dan dua pula adalah tanggungjawab. Okey, saya rasa semua orang pun tahu apa tu tanggungjawab. Dan ada juga yang kat bawah komen berkenaan dengan saya nampak ada yang komen kat sini macam melibatkan apa yang Kak Zaza cerita banyak kat sini kan. Ada yang respect dengan cara akak kan, ada yang cakap bila Kak Zaza cerita ni dia macam mengalihkan air mata, dia teringat kepada arwah kan. Dan benda yang Kak Zaza cerita ni adalah satu benda yang apa yang Kak Zaza buat. Kak Zaza percaya Kak Zaza puas hati sangat-sangat, betul tak? Puas hati. Memang akak puas hati sebab yang pertama akak cakap yang kita mengadu pada tempat yang betul. Betul? Pada akak mengadu pada tempat, sebab kita dah tanya kawan-kawan punya pendapat, adik-beradik punya pendapat kan. Semuanya negatif. Bermakna macam kawan, tak payahlah kau nak jaga dia, bukan bela kau daripada kecil. Itu ayat yang pertama. Lepas tu bila kita jumpa adik-adik, aku sibuk lah, aku ada anak macam ni, bukan aku tak nak jaga ni. Nampak? Benda tu negatif lah. So bila dia macam ni tau, bila kita jaga tak kisah ibu kaya, kita ada satu komitmen daripada adik-adik. Sepatutnya okey, engkau tak boleh jaga, engkau boleh hulu dalam segi keuangan. Contoh. Betul. Engkau tak boleh bagi tenaga, keuangan, masa. So kita ni tak ada. Kalau dah satu orang tu, engkau lah hadap seorang. Ada setengah tu kalau itu yang hadap itu je dia biarkan. Dia betul dalam apa benda sajalah melibatkan benda-benda sebegini kan. Ada setengah orang dia tak ada masa, okey, jadi dia tak ada tenaga tapi dia ada wang. Maksudnya dia bagi wang untuk memudahkan urusan. Ada setengah orang pula, adik-beradik dah kita panggil ada yang tak ada duit tapi dia ada tenaga. Okey, dia lebih kepada dia kena faham tak semua orang akan perfect. Dia ada kekurangan, kelebihan. Janganlah disebabkan duit saja kau hulu. Tak boleh juga dalam situ lah. So kat situ kau ambil. Saya rasa saya sebut ni mesti pernah berlaku dalam yang tengah mendengar ni kan. Semua pernah lalui rasanya benda macam ni. Betul. Kak Zaza. Betul. Kak Zaza. Ya. Saya nak cakap sekejap. Masa Kak Zaza bekerja tu, ayah ada dekat Johor, betul? Betul. Dan Kak Zaza yang kerja tu, Kak Zaza ada kat mana tu? Pada masa tu? Negeri mana? Ke Johor juga bekerja? Tak, masa kakak kat Kuala Lumpur. Kat KL. Baru belajar nak dapat kerja lah. Masa tu baru belajar kerja lah kan. Kerja lebih kurang dalam dekat setahun jugalah masa tu. Sebelum tu memang akak berulang alik lah ke Johor jaga dia kan. Dan lama dah tak tahan, penat. Lepas tu dapat kabaran kata dah tak ada orang jaga, kita hantar orang tua. Itu yang akak tak boleh terima tu. Kalau aku boleh berkorban balik ulang alik, kenapa kau yang kat sana kau tak boleh berkorban? Itu dah pada pemikiran akak masa tu lah. Faham. Kan? Dan ini cerita daripada Kak Zaza. Mana yang mendengar di pertengahan, jangan risau, insya-Allah kita akan post di mana-mana kan. Kak Zaza boleh Kak Zaza kan? Banyak pengajaran cerita ni. Boleh saya minta izin dulu. Iban, ini bukan nak mengaitkan keluarga ke tidak.
Jangan risau. Bukannya ini pengisian ni bukannya akak nak malukan keluarga ke, tidak. Ni Betul. benda ni berlaku pada akak, dan akak nak berkongsi supaya mana yang ada mak, ayah, jagalah. Memang kerenah orang tua tu kita tak boleh nak cakap. Kita tak boleh nak buat. Tapi kalau Allah dah izinkan kita jaga dia, rebut. Jangan tolak, rebut. Kan macam akak jaga arwah ayah dikala dia dah tak boleh nak bangun apa, tapi akak cakap dalam mati, ya Allah kau bagi aku peluang. Doa tu senjata, Ivan. Di masa tu doa tu senjata. Ya Allah kau bagi aku peluang, ya Allah aku nak jaga ayah aku ni. Walaupun doktor cakap macam ni, aku nak jaga dia. Kau bagi aku peluang, panjangkan umur dia. Sampai tahap setahun ke dua, itu kita tak tahu, tapi kita minta peluang jaga dia. Macam akak minta. Yang penting akak dah buat yang terbaik. Betul tak? Yang penting akak dah buat yang terbaik. Okey, Alhamdulillah. Ini satu perkongsian yang saya rasa benda ni memang menyentuhkan hati lah. Yes, walaupun dalam bilik gelap ni ada seram dan juga misteri, dan akak Zaza pun ada cerita pasal misteri dia, dan kita pun ada dengar tadi melibatkan pakcik tu di dalam masjid tu. Dan untuk ini adalah cerita terakhir di dalam bilik gelap. Minta maaf sekiranya ada siapa-siapa yang nak queue untuk bercerita, saya tak dapat nak naikkan. Okey, dan kita boleh, korang yang mana nak bercerita tu, yang mana belum follow Bilik Gelap sekarang di sini, di TikTok sekarang, dan juga di YouTube Bilik Gelap Official. Pergi dekat profile, ada link tu, tekan situ sahaja. Okey, sebab kita akan buat setiap hari Jumaat dan juga Sabtu 11:30 malam. Untuk Kak Zaza, pengajaran yang akak nak letak dalam cerita akak ni, Kak, apa Kak untuk pengakhiran? Okay, insyaAllah. Untuk pengharian ni, akak nak minta lah mana-mana yang ada apa tu masalah ke apa, kita mengadu pada tempat yang betul, Allah. Mengadu pada Allah. InsyaAllah Allah tu akan bagi kita dorong, laluan, apa yang kita nak buat. Lepas tu untuk adik-beradik yang mana-mana ada mak ayah, jagalah. Rebut peluang. Jangan ni hari ni engkau punya turn. Tak boleh lah. Jangan rebut, walaupun 3 hari ke 2 hari ke, rebut peluang tu. Sebab benda tu saham akhirat kita. Kalau kita tak buat macam tu, anak kita akan buat balik pada kita. Betul. Besar kemungkinan. Lepas tu kita yang ketiga, buatlah dengan nawai tu kita ikhlas, bukan kita kata aku nak menunjuk adik-beradik tak dapat, aku boleh buat. Bila kita bersepakat, kita berbincang, kalau dah tak boleh juga, kita minta dengan Allah, bantulah aku. Itu aja. Betul. Ramai yang mengalir mata bila Kak Zaza cerita. Kak Zaza, terima kasih sebab dah lama dah tak naik Bilik Gelap akak kan. Okey, saya nak beritahu korang semua, Kak Zaza sebenarnya sebelum ni dia pernah kongsikan beberapa cerita, okey, di dalam Bilik Gelap melibatkan jenazah di bilik di bilik mayat. Okey, sebelum ni dia pernah kongsikan satu cerita, okey, dan juga di RNR. Okey, yang mana pernah follow Bilik Gelap, mesti korang pernah tengok cerita ni. Okey, yang belum follow, belum tahu lagi, boleh tengok dekat sini, korek-korek sikit ataupun di YouTube je lah. Kak Zaza, terima kasih Kak Zaza, jaga diri, semoga apa yang Kak Zaza buat ni bukan untuk mengaibkan. Kak Zaza cerita adalah ada banyak pengajaran. Okey, lagi-lagi melibatkan mak ayah ni. Terima kasih. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Okey, Waalaikumsalam. Tahniah Ivan. Sama-sama Kak. Teruskan sapu Kak Bilik Gelap. Okey. Kisah-kisah seram dan misteri di Bilik Gelap. Sebelum korang terlupa, apa kata korang bantu like video ni dan juga subscribe tanda sokongan.